Salam sejahtera dan salam serakku sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, keluaran dalam negara kasar KDNK Sarawak dijangka akan berganda daripada 100 bilion ringgit kepada 280 bilion ringgit menjelang tahun 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Datuk Abang Openg berkata, pertambahan KDNK Sarawak ini dijangka akan disumbangkan oleh perolehan daripada sektor swasta dan awam. We expect the private sector and public sector contribution to our economy initially was supposed to be 64 billion up to the year 2030. But with all this new investment, we have revised it to more than 100 billion up to the year 2030. Beliau berucap dalam majlis simbolik penyerahan surat anugerah untuk pembinaan dan fit-out Shell Malaysia, Ibu Pejabat Huluan di Miri, Times Square pada Jumaat. Ujarnya lagi untuk memastikan KDNK ini terus meningkat, infrastruktur seperti ekosistem digital akan dipertingkatkan agar ia dapat dimanfaatkan masyarakat sepenuhnya. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, politik yang stabil di bawah gabungan Parti Sarawak GPS dan kehadiran syarikat Shell yang berminat melabur dalam industri hidrogen turut memberi kesan positif kepada ekonomi Sarawak khususnya di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. As you know, there are one major plant in Betulu, also oil and gas, that is PPTEP, Hong Kong. Sour gas, separation of sour gas plant, and we hope Shell also come back to do similar project, and beside investment in hydrogen production by Sumitomo and also Samsung, and that will give a lot of benefit to Sarawak's economy under PCDS. Berita seterusnya, Timbalan Premier Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan telah menerima kunjungan hormat daripada delegasi Malaysia International Chambers of Commercial and Industry MICCI di pejabatnya di Kuching pada Jumaat. Delegasi MICCI diketuai Presidennya Christina T yang turut diiringi delegasi Sarawak Chambers of Commerce and Industry SCCI yang diketuai Presidennya Datuk Abang Abdul Karim Tun Datuk Abang Openg. Dalam pertemuan lebih 1 jam itu, pelbagai isu telah dibincangkan bersama, terutama melibatkan usaha sama, ahli SCCI dan MICCI serta pelaburan di Sarawak. Pada pertemuan itu, Datuk Amar Wang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan turut menegaskan Sarawak merupakan destinasi pelaburan yang menarik, memiliki kekuatan dari pelbagai segi dan sentiasa menawarkan peluang yang luas kepada pengusaha dan syarikat dari luar. Ujar beliau lagi, melalui inisiatif PCDS 2030, beberapa sektor telah dikenal pasti akan diberikan tumpuan dan menyeru ahli MICCI dan SCCI memainkan peranan dalam menjayakan pelan tersebut. Berita seterusnya, dengan sebanyak 209 permohonan telah diluluskan pada 2020, 2021 dan 2022 sejak pelaksanaan penambahbaikan Keperluan dan Peraturan Sarawak Malaysia Rumah Keduaku SMM2H. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pada tahun 2020, cadangan pihaknya untuk melaksanakan kajian semula program itu telah menerima kelulusan Kerajaan Sarawak untuk mempertingkatkan penambahbaikan SMM2H yang berkuat kuasa dari 1 September 2020. The Sarawak Malaysia My Second Home program is the program under the Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Art Sarawak to attract and allow foreigners who fulfill certain criteria to stay in Sarawak with multiple entry visa. In January 2007, Sarawak started to adopt Malaysia My Second Home program or MM2H. For the initial 14 years since 2007 until 2020, we have received a total number of 1,306 participants to this program. Since the implementation of the SMM2H enhanced requirement and regulation, a total of 209 applications have been approved in the year 2020, 2021 and 2022. Beliau berkata demikian pada sidang media program SMM2H di pejabatnya di bangunan Baitul Makmur 2 pada Jumaat.
Tambah Datuk Seri Abdul Karim, penambahbaikan terlanjut turut dicadangkan pada Ogos 2022 untuk memastikan program SMM2H terus memberikan keuntungan kepada Sarawak. Antara penambahbaikan berkenaan adalah seperti yang tertera. Berita di Sibu, seramai 1,265 orang guru akan dilatih tentang asas penggunaan Raspberry Pi menjelang akhir tahun ini. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Lawrence Sagah Wee-In berkata, guru akan diberi peluang untuk mempelajari asas penggunaan Pi serta mempelajari cara mengajar pengekotan kepada pelajar untuk membangunkan aplikasi, permainan dan menyelesaikan masalah dunia sebenar menggunakan Raspberry Pi. Ujarnya lagi, dalam tempoh 2 bulan lalu, Universiti Teknologi Sarawak UTS telah membantu menyampaikan 6 sesi latihan rintis kepada 221 guru di daerah Sibu, Sarike, Julau, Kenawit, Song Belaga, Meradong, Selangau dan Betong. Teachers will be given the opportunity to learn the basics on using Pi, as well as learn how we can teach coding to students. They develop apps, games, and solve real-world problems using the Pi. It is our hope that the knowledge that teachers gain here will be cascaded down and scale up to our students in the long term. MITE aims to train at least one teacher from every primary school in Sarawak, spreading across all our 30 education districts. This means that by the end of this year, we would have trained 1,265 teachers on the basics of using Raspberry Pi. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Penyampaian Sijil kepada peserta program membudayakan ilmu ICT dalam kalangan guru dan pelajar latihan Raspberry Pi 2022 di UTS Sibu pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Roland berharap guru akan terus menerajui usaha bagi membolehkan kanak-kanak mahir menggunakan komputer, diajar dalam teknologi berasaskan komputer dan didedahkan dengan dunia digital sejak kecil. Manakala berita di Betong, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Isinia Aidil Lariwo dan Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Muhammad Raziz Hitam telah mengadakan lawatan kerja di bawah pelaksanaan Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Betong pada Rabu. Ketika ditemui media, Isinia Aidil menjelaskan beliau berpuas hati dengan proses pembinaan jalan di kawasan Kampung Suri Betong yang dijangka siap sepenuhnya pada bulan November nanti. Dan bila ini sudah okey dan terus mereka dapat menyambung kerja-kerja menurap remix sepanjang 9.5 km dan dua lagi komponen membina jambatan yang di sebelah jambatan apa nama? Jambatan Jerai, Sungai Jerai dan satu lagi yang jambatan tadi di dalam proses pembinaan. Dan kita dengan komitmen kontraktor tadi kita optimistik dia dapat disiapkan pada bulan by November lah the contractor should be able to complete all this. Jadi untuk makluman tambahan, jalan ini dibina mengikut standard JKR R3. JKR R3 di mana cukup lebar dan bahu jalan ataupun road shoulder pun direka bentuk begitu besar sekali dengan bush yang begitu panjang sekali, besar sekali, yang besar. Tambah beliau, JKR akan mengenal pasti cabang-cabang jalan yang dicadangkan di kawasan Kampung Buda. Dalam perjumpaan tersebut, Muhammad Razi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas telah diberikan taklimat tentang perkembangan terkini projek rakyat yang telah siap dan bakal dijalankan di bawah Dewan Undangan Negeri Dun Saribas. Antara projek rakyat yang telah siap sepenuhnya antaranya projek pembinaan jalan dari Kampung Supa ke Kampung Medang, projek pembinaan jalan dari Kampung Tanjung Asam ke Kampung Buda dan projek naik taraf jalan kawasan Rumah Panjang Belasau.
Paparan selanjutnya, tapak kekal beberapa fasiliti telah dirancang untuk kegunaan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Bau dan Lundu. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Harry Jinet memberitahu ia adalah sebagai usaha meningkatkan kecekapan anggota petugas untuk membantu masyarakat ketika berlakunya sebarang kecemasan atau bencana. Antaranya memang kita tengah mencari satu tapak yang lebih sesuai tanah kerajaan lah untuk APM buat bangunan kekal, permanent base, supaya tidak menumpang suruh masuk, suruhnya dihalau keluarnya keluar, kasihan juga lah. Jadi kita mencari mana tapak yang lebih sesuai supaya pengalah kita dapat membawa di permohonan tu ke pihak atasan supaya kita ada tempat yang lebih sesuai. Begitu juga dengan di Lundu Bau. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutupan latihan dan formasi Bulan Kemerdekaan ke-65 dan Dekad Platinum 70 tahun APM Peringkat Negeri Sarawak di Bau pada Rabu. Datuk Henry menambah terdapat cadangan perancangan jangka pendek iaitu menaik taraf inap desa di Sematan yang berkeluasan 30 ekar untuk disertakan dengan kemudahan dan kelengkapan yang boleh digunakan APM Sarawak untuk menjalankan latihan. Mengulas mengenai program ini, Datuk Henry yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru memberitahu latihan dan formasi Bulan Kemerdekaan di kawasan Tasik Biru itu adalah satu inisiatif APM Sarawak untuk menyalahkan fungsinya yang tidak terhad kepada kawasan tanah tinggi atau darat semata-mata. Ujarnya lagi, perkara ini akan memberi kesedaran kepada setiap lapisan masyarakat tentang APM sebagai agensi penyelamat yang sentiasa bersedia menghulurkan bantuan semasa bencana atau menghadapi situasi bahaya. Beralih dengan berita di Miri, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2022 kali ini bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama bersesuaian dengan iktizam dan konsep keharmonian sebuah keluarga besar yang berteraskan kebersamaan dan kesyukuran. Residen bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata setelah 2 tahun berada dalam tempoh pandemik COVID-19 dan meraihkan Bulan Kebangsaan dalam suasana yang sederhana, pada tahun ini rakyat dapat berkumpul dalam suasana penuh ceria dan harmoni dalam fasa peralihan endemik ini. Tema Teguh Bersama merujuk kepada kekuatan dan kesatuan kolektif oleh keluarga Malaysia dalam mengharungi berbagai cabaran dengan semangat semua keluarga. Semangat keluarga Malaysia Teguh Bersama ini harus disemangatkan dan dihayati dan harusnya dihayati oleh segenap lapisan masyarakat dalam usaha kita mensejahterakan kehidupan rakyat ketika menghadapi cabaran ekonomi global pada masa kini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Semarak Gemirang 2022 Peringkat Negeri Sarawak bertempat di Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri pada Rabu. Untuk rekod, konvoi Kembaran Merdeka Keluarga Malaysia telah pun bermula di kilometer 0.00 Teluk Melano pada 10 Ogos lalu dan meneruskan kembarannya di 33 daerah sehingga ke Lawas yang akan berakhir di Betong pada 31 Ogos 2022 bersempena dengan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak. Bahagian Miri merupakan hentian ke-30 daripada keseluruhan 38 hentian dalam konvoi Kembaran Merdeka Keluarga Malaysia di Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.